Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, channel Dunia Aziz Osman. Okay, dalam video kali ini saya ingin berkongsi dengan anda punca-punca, okay, ataupun faktor yang menyebabkan anak kita ini masih lagi gagal untuk membaca dan menulis dengan baik, walaupun mereka ini telah bersekolah di pra, di tadika, dah berada di tahun 1, tetapi mereka ini masih lagi tidak boleh hendak membaca, tidak boleh lagi menguasai kemahiran membaca dengan baik. Okay. Jadi saya kongsikan dengan anda beberapa faktor ataupun punca yang menjadi penyebab kenapa anak kita jadi seperti itu. Okay. Tidak boleh menguasai kemahiran membaca. Okay. Dan apa yang saya kongsikan dengan anda ini adalah berdasarkan pengalaman saya mengajar murid-murid pemulihan khas dan juga hasil perkongsian dengan rakan-rakan guru yang lain. Okey. Okey, jadi faktor yang pertama adalah faktor kesihatan. Okey. Yang boleh menyebabkan anak kita ni masih gagal untuk menguasai kemahiran membaca dengan baik. Okey. Kesihatan ini saya bahagikan kepada dua, ya. Satu dari segi dalaman dan juga satu dari segi luaran. Okey. Faktor kesihatan dari segi dalaman, mungkin anak kita ini adalah mereka yang mengalami masalah hyperaktif ataupun disleksia, autism, okay, syndrome Down, okay, dan beberapa lagi lah. Dan faktor-faktor ini boleh menjadi punca, okay? Kenapa anak kita ini tidak boleh ataupun masih lagi agak lambat untuk menguasai proses untuk membaca secepat yang boleh, okay? Ataupun sama seperti murid-murid yang lain, okay? Kerana faktor-faktor ini antara penyumbang, okay, yang menyebabkan anak kita itu tidak boleh membaca dengan baik. Okay. Jadi adalah penting, ya, adalah penting untuk ibu bapa kena pasti, okay, seawal yang boleh punca-punca seperti sama ada anak mereka ni mengalami masalah hyperaktif ataupun disleksia, autism, okay, cuba kenal seawal yang boleh rujuk dengan pakar kesihatan. Okay. Faktor luaran, faktor kesihatan luaran seperti anak kita ni mengalami masalah rabun ataupun juga mungkin mereka ni mengalami masalah kecacatan anggota badan, okey, dan juga mereka ataupun mereka ni anak kita ni mempunyai penyakit-penyakit yang lain yang mana mungkin menjadi penyebab, okey, anak kita ini akan rasa down untuk belajar sama seperti murid-murid yang lain. Okay. Saya tak kata masalah seperti cacat anggota badan, penyakit ini boleh membuatkan anak kita total tidak boleh membaca. Tidak. Okay. Tetapi ada certain case di mana murid ini yang mempunyai masalah penyakit ataupun kecacatan tertentu pada badan, anggota badan yang membuatkan mereka ni rasa down untuk belajar. Okay. Jadi adalah penting untuk ibu bapa cuba memainkan peranan yang lebih. Okay. Sekiranya anak-anak mereka ini mengalami masalah-masalah seperti ini. Okay. Ada juga certain case di mana murid ini ataupun anak kita ni sebenarnya adalah rabun. Okay. Mereka tak tahu mereka rabun. Okay. Mereka tak tahu. Bagi mereka mungkin biasa je. Okay. Mungkin seawal usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mereka tidak tahu yang sebenarnya mereka ni adalah rabun. Okay. Jadi adalah penting buat ibu bapa cuba untuk cek anak mereka ini sama ada anak mereka ni memang mengalami masalah rabun ataupun tidak. Okay.
cuba refer dengan pakar kesihatan. Okey. Okay, faktor yang kedua adalah dari segi keluarga. Okey. Ada murid ataupun mungkin anak kita ini datangnya daripada keluarga yang porak-poranda. Okey. Ibu bapa yang bergaduh, ibu bapa yang bercerai, dan banyak lagi lah. Okey, yang membuatkan anak kita ini rasa terpinggir ataupun rasa tinggalan. Okey, dan membuatkan anak kita ni rasa ditinggalkan. Okey, jadi penting buat ibu bapa cuba fahami, cuba pastikan supaya keluarga, hubungan suami isteri, ibu bapa, hubungan dengan anak sentiasa kena jaga. Okey, kena jaga. Yang kedua adalah faktor kemiskinan. Okey, dari sudut keluarga yang miskin adalah antara penyumbang. Okey, saya tak kata semua, tapi ada certain case di mana keluarga yang miskin ini boleh membuatkan anak mereka ini down untuk belajar, tidak semangat untuk belajar kerana mereka merasakan bila mereka pergi bersekolah, mereka berada di sekolah, mereka rasa mereka ketinggalan berbanding dengan murid-murid lain dan itu membuatkan mereka rasa down. Jadi tapi saya juga jumpa, kita pun biasa dengar di mana ada ibu bapa yang daripada keluarga yang tidak yang keluarga yang miskin, tapi anak-anak mereka semuanya berjaya. Okey, saya banyak jumpa yang macam tu. Jadi di sini yang paling penting adalah peranan ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa untuk memastikan anak mereka ini walaupun mereka berada dalam keadaan miskin atau mereka ini dalam keadaan tidak mempunyai masalah kewangan, okey, kais pagi makan pagi, itu sebenarnya tidak menjadi masalah sekiranya ibu bapa memainkan peranan dalam memastikan supaya anak mereka ini mempunyai semangat untuk belajar. Okey, tiada sokongan. Okey, apa yang saya maksudkan tiada sokongan di sini adalah ada ibu bapa yang tidak meluangkan masa sepenuhnya dengan anak mereka untuk belajar. Okey, mungkin mereka ini memberi sokongan fizikal, membeli baju, tiada masalah untuk memberi sokongan fizikal, membeli baju, membeli buku, alat tulis, mereka tiada masalah mengenai sokongan fizikal, tetapi mereka bermasalah dalam memberi sokongan moral kepada anak mereka. Okey, ada ibu bapa yang langsung tidak meluangkan masa untuk lihat perkembangan anak mereka dalam proses belajar. Okey, jadi cubalah pas ini, sekiranya anak-anak kita ni masih lagi tidak boleh untuk membaca dengan baik, cuba luangkan masa, fahami mereka. Tak perlu lama, mungkin 10 minit sehari pun dah memadai. Kerana apabila anak-anak ni merasakan anak ibu bapa ada bersama mereka, mereka akan rasa lebih yakin. Okey. Ada juga ibu bapa yang terlalu memberi tekanan, okey, yang tidak sesuai dengan tahap anak mereka itu. Okey, saya pernah lihat ataupun saya pernah berhadapan dengan ibu bapa yang mana tahun 1, okey, sudah hantar anaknya ni pergi tuition. Okey, sedangkan anak ini pun anak mereka ini tidak boleh membaca dengan baik, tapi mereka dah hantar tuition subjek sains, subjek bahasa Inggeris. Okey, sedangkan membaca pun anak mereka ni masih lagi menghadapi masalah. Okey, jadi adalah penting ya, ibu bapa jangan terlalu memberi tekanan kepada anak, kerana anak ni jiwa dia sensitif ya. Okey, seawal usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tanpa kita sedar kita terlalu memberi tekanan kepada mereka, membuatkan anak kita ini stres. Okey, tapi mereka tak tahu bahawa mereka tu sebenarnya stres. Okey,
Caranya bila sampai di sekolah, mereka all out, bermain dengan kawan-kawan, kau-kau mereka bermain, kerana itu cara mereka untuk release tension, release stress, dan itu mengganggu proses pembelajaran anak kita di sekolah. Okay, jadi penting ya, cuba jangan terlalu push anak mereka, pastikan sesuai dengan level anak kita tu. Dan faktor seterusnya adalah faktor dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi, umpamanya anak kita itu mempunyai perasaan yang terlalu mudah sensitif dengan apa-apa yang berlaku lah. Umpamanya mungkin anak kita ini cepat terasa, bila kita terlalu marah pada mereka, mereka cepat terasa, membuatkan mereka rasa down untuk belajar. Ada juga setengah tu mungkin mereka kehilangan ibu ataupun kehilangan bapa yang membuatkan mereka rasa down untuk belajar. Jadi sangat penting ya untuk kita cuba fahami, cuba kenal pasti perasaan anak kita tu. Yang kedua, semangat. Sama seperti tadi, ada setengah murid ni ataupun setengah ibu bapa, setengah anak-anak yang tidak mempunyai semangat yang kuat untuk belajar. Mereka tak ada semangat, mereka rasa bosan ataupun mereka rasa malas untuk membaca. Jadi penting buat ibu bapa mengenal pasti, cuba memberi galakan yang sesuai kepada anak kita supaya mereka rasa semangat untuk belajar, semangat untuk menguasai kemahiran untuk membaca. Kurang tumpuan. Ini antara faktor yang perlu kita alert ya. Mana anak kita ni mereka agak kurang memberi tumpuan terhadap buku ataupun terhadap apa-apa proses belajar. Mereka kurang memberi tumpuan dan banyak sebab. Antaranya mungkin mereka terlalu shock dengan telefon bimbit, dengan game yang ada dalam telefon bimbit. Membuatkan apabila kita memberi buku, dia dah rasa macam kurang seronok lah. Kurang seronok dengan buku. Dengan apa yang cikgu ajar, mereka lebih seronok dengan game yang ada di telefon. Jadi nasihat saya, tak salah ya untuk ibu bapa memberi telefon kepada anak sekali-sekala, tapi biarlah berpada-pada ataupun dalam kawalan kita, dengan hanya bagi tanpa kawalan kita. Kerana itu boleh memberi kesan yang mendalam, kesan negatif kepada anak kita dalam menguasai kemahiran untuk belajar, ataupun menguasai kemahiran untuk membaca. Sikap, sama je. Sikap, ada setengah murid ni ataupun ada setengah anak-anak kita ni, dia kita kena faham ya, anak-anak ni seawal usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 ni, jiwa mereka adalah jiwa untuk bermain. Jadi adalah penting untuk ibu bapa berbincang dengan guru untuk sama-sama mengubah. Tak salah untuk mereka bermain, tapi dalam kawalan. Ada dalam kawalan ibu bapa. Jadi penting ya untuk kita ubah sikap anak kita. Kalau dulu mungkin mereka jenis agak pemalas, jadi kita cuba ubah sikap mereka supaya menjadi lebih rajin. Mungkin dengan cara kita memberi ganjaran tertentu. Ikutlah mana-mana yang kita rasa sesuai,
okey, yang boleh membuatkan anak kita ini mempunyai sikap yang lebih baik, okey, untuk belajar. Okey. Jadi persoalannya apa yang perlu ibu bapa buat apabila berhadapan dengan masalah-masalah tadi. Okey. Apa yang kita perlu buat sebagai ibu bapa. Okey. Kiranya anak kita ni tidak boleh membaca. Okey, kita dah tahu punca-punca dia, jadi apa yang perlu kita buat. Jadi insya-Allah untuk topik ini saya akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share channel saya untuk tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Okey. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.